Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya, Cikgu Aisyah. Saya akan menerangkan bab 2.1, teknologi pembuatan. Untuk bahagian teknologi pembuatan, kita ada 10 subtopik atau kandungan dalam yang akan kita pelajari. Iaitu yang pertama 2.11, mengenal pasti teknologi pembuatan produk. Teknologi pembuatan produk ialah satu kaedah menghasilkan produk sama ada menggunakan alatan tangan ataupun mesin. Dua jenis teknologi pembuatan iaitu konvensional dan juga moden. Apa yang dimaksudkan dengan konvensional dan apa yang dimaksudkan dengan moden? Konvensional ialah kita menggunakan teknologi asas iaitu kita menggunakan tangan. Kemahiran individu amat penting bagi kaedah ini. Jenis produk adalah terhad dan masa yang digunakan untuk menyiapkan produk adalah lama. Bagi kaedah moden pula, kita biasanya menggunakan mesin. Multitasking iaitu banyak kerja dapat dilakukan dalam masa yang sama. Menjimatkan bahan, menjimatkan masa dan juga menjimatkan kos. Teknologi pembuatan konvensional, maksud dia dilakukan secara insani atau manual menggunakan alatan tangan tanpa bantuan mesin. Manakala moden pula dilakukan dengan menggunakan aplikasi teknologi terkini. Berdasarkan gambar rajah ni, awak nilaikan sendiri yang mana yang menggunakan kaedah konvensional dan yang mana yang menggunakan kaedah moden. Seperti yang cikgu terangkan, konvensional dia menggunakan tangan ataupun alatan tangan, manakala moden dia menggunakan mesin. 2.12, menghuraikan proses pembuatan produk berdasarkan teknologi pembuatan konvensional dengan pembuatan moden. Catat alih dalam proses pembuatan. Pertama sekali kita kena buat perancangan, kemudian kaji selidik, buat lakaran atau lukisan, kemudian buat mock-up ataupun model. Kemudian kita perlu buat penilaian dan pengujian. Bila penilaian dan pengujian berjaya, maka kita akan bina produk. Bila nak bina produk ni lah kita kena pilih sama ada nak guna kaedah konvensional ataupun kaedah moden. Proses pembuatan menggunakan kaedah konvensional biasanya melibatkan tangan sebagai sumber tenaga, manakala untuk kaedah moden melibatkan mesin dan tenaga yang digunakan ialah tenaga elektrik. 2.13, membanding beza teknologi pembuatan konvensional dengan pembuatan moden dalam proses penghasilan produk. Jika kita lihat dari segi konvensional, masa yang digunakan adalah lama, hasilnya adalah bentuk yang tidak seragam sebab kita menggunakan tangan, kos pembuatan yang tinggi, kemahiran tenaga kerja memerlukan kemahiran yang tinggi, kuantiti pengeluaran terhad, tiada piawaian tertentu, manakala nilai estetikanya adalah tinggi. Untuk kaedah moden, ianya dapat disiapkan dengan cepat, bentuk yang seragam, kos yang rendah, memerlukan pengendali yang mahir sahaja. Kuantiti pengeluaran dapat dikeluarkan dengan banyak, mempunyai piawaian yang ditetapkan dan nilai estetikanya adalah terhad. 2.14, membuat lakaran model 3D bermaklumat. Lakaran yang nak dihasilkan mestilah ada merangkumi 5 syarat ni. Yang pertama mesti menggunakan pensel. Awak tengok lakaran ni semuanya menggunakan pensel. Kita tak melukis pakai pen. Melabel bahan-bahan yang digunakan. Tengok sini dia label menggunakan plastik dan logam, plastik dan logam. Ni logam dengan kayu. Ukuran dinyatakan. Elemen reka bentuk dinyatakan. Dan prinsip reka bentuk juga dinyatakan. Setelah beberapa lakaran idea diperolehi, lakaran terbaik iaitu lakaran yang memenuhi kriteria boleh dipilih. Beberapa penambahbaikan boleh dilakukan untuk menghasilkan lakaran akhir. Berdasarkan daripada 3 lakaran tadi, kita kena pilih yang terbaik dan hasilkan yang terbaik. Ini contoh-contohnya. Awak boleh rujuk dalam buku teks muka surat 29. 2.15, menganalisis lakaran model 3D. Jadual analisis lakaran model 3D awak boleh peroleh di muka surat 30. Jadual 2.12.
Berdasarkan lakaran yang kita buat tadi, kita kena analisis ada berdasarkan soalan-soalan ni. Sekiranya ya, tandakan ya. Sekiranya tidak, nyatakan tidak. Okey, itu cara untuk menganalisis. Okey, 2.16 membuat acuan model 3D. Okey, untuk menghasilkan acuan model 3D ada 5 kaedah pembuatan yang boleh digunakan, iaitu tuangan, acuan, pembentukan, pemesenan dan sambungan. Okey, tuangan. Ini adalah kaedah tuangan, melebur produk dan menuang dalam acuan. Okey, acuan menggunakan acuan menyerupai bentuk rupa sebenar, bahan dimasukkan ke dalam sama ada melalui tuangan ataupun injection dan dibiarkan mengeras. Pembentukan, proses mengubah menjadi bentuk lain daripada bentuk asal besi keping kita ubah jadi pedang ke contoh. Okay, pemesenan, proses membuang sesuatu bahagian untuk menjadi bentuk yang kita kehendaki. Sambungan, kita menyambung supaya produk baru boleh berfungsi. Yang welding tu kan, contohnya besi, kita sambung-sambung jadi grey. Okey, model. Model ada dua, iaitu model statik dan model berfungsi. Model statik ni dihasilkan untuk kita lihat berupa bentuk sebenar sesuatu produk. Tetapi tiada bahagian yang boleh digerakkan. Dia statik, keras. Okay, model berfungsi pula dihasilkan untuk melihat dari segi kefungsiannya beberapa bahagian produk. Okay, mereka bentuk dapat melihat kefungsian dari segi pergerakan, kesesuaian cantuman dan jenis bahan yang digunakan. Kalau boleh tengok kat sini, ini model statik, ini model berfungsi. Okey, proses menghasilkan acuan model 3D. Okey, kita dapat menggunakan kaedah tuangan dengan menggunakan 3 langkah ni. Itu menghasilkan model awal 3D, buat acuan dan kita buat kaedah tuangan. Okey, kalau lihat yang tadi, okey, langkah pertama ialah kita hasilkan model awal 3D. Kita hasilkan dulu apa yang kita nak buat nanti. Kita buat dulu model awal dia. Kemudian langkah 2 kita buat acuan dia. Kita masukkan apa yang kita nak hasilkan ni dan kita bina acuan dia. Bahan acuan kita boleh hasilkan menggunakan plaster of Paris atau POP. Okay, kemudian yang ketiga barulah kita lakukan kaedah tuangan. Tuangan ada dua, tuangan panas dan tuangan sejuk. Okay, tuangan panas ni menggunakan haba, manakala tuangan sejuk boleh dilakukan menggunakan POP ataupun resin epoxy. Okay, proses menghasilkan acuan model 3D. Rumusannya, okay, buat model, buat acuan dan lakukan tuangan. Tuangan boleh pilih dua kaedah, sama ada menggunakan kaedah tuangan panas ataupun kaedah tuangan sejuk. Okay, ini cara menggunakan plaster of Paris. Kita akan belajar nanti di sekolah. Okay, ini bahan-bahannya. Boleh rujuk dalam buku teks. Ada juga dinyatakan muka surat 33 ya. Okey, 2.17 membuat model 3D berdasarkan proses kerja. Okey, seperti yang cikgu terangkan tadi, cara untuk membuat model 3D, kita boleh menggunakan kaedah konvensional ataupun kaedah moden. Kaedah konvensional kita menggunakan kaedah acuan atau tuangan. Manakala moden, kita boleh menggunakan pen 3D atau pencetak 3D. Ini yang moden lah sekarang. Ini pen 3D, ini pencetak 3D. Okey, ini kaedah konvensional. Ini pula kaedah moden menggunakan pen 3D. Kita lukis dan kita ikut lukisan ni menggunakan pen 3D. Okey, 2.18 membuat kemasan model 3D menggunakan konsep elektrostatik dan elektroplating. Okey, kenapa kita nak buat kemasan? Untuk melindungi permukaan produk daripada cala dan karat. Dan juga untuk memberikan kesan warna yang cantik dan tekstur permukaan yang menarik. Kaedah yang sesuai untuk buat kemasan ada dua, elektrostatik dan elektroplating. Okey, apa itu elektrostatik? Elektrostatik melibatkan konsep sains iaitu cas-cas elektrik. Di mana cas positif digunakan, keputusannya elektrik akan tertolak.
positif, negatif, tertarik, negatif, negatif, tertolak. Cas yang sama menyebabkan tertolak dan cas yang berlainan menyebabkan tertarik. Okey, konsep electroplating pula awak boleh tengok di muka surat 36-37 Boleh baca dalam buku teks. Ini caranya. Okey, 2.19 menilai model 3D yang telah dihasilkan. Okey, macam mana kita nak nilai? Kita boleh menggunakan jadual ini dari segi elemen dan prinsip reka bentuk. Model 3D yang telah disiap hendaklah dinilai sebelum produk sebenar dihasilkan. Tujuannya untuk mengatasi kelemahan yang mungkin timbul. 2.1.10 menjana idea untuk menghasilkan reka bentuk produk yang lebih efisien. Okey. Setiap model atau produk yang dihasilkan perlu ditambah baik dari semasa ke semasa kerana produk perlu bersaing dengan produk yang ada di pasaran. Okey, kita perlu sentiasa membuat penambahbaikan dari segi inovasi, fungsi dan sebagainya lah. Okey, itu saja. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum.